Baik, daripada Azayu Azli, Datuk, ada salah seorang adik-beradik meninggal. Adik yang meninggal tu ada beli insurans. Adik tu tak kahwin lagi. Jadi macam mana pembahagian duit insurans adik tu? Haruskah dibahagikan kepada adik-beradik yang lain? Baik, duit yang dapat selepas kematian dia, yang mana duit tu dapat selepas dia mati, bukan dia usahakan waktu dia hidup. Duit yang dia usaha waktu dia hidup, mungkin dia dapat selepas dia mati. Mungkin duit SP dia waktu dia hidup dia tak merasa lagi, waktu dia mati baru itu makna itu duit pusaka. Duit SP tu duit pusaka. Jangan berkata duit ni pula. Duit yang mendatang, yang tak tahu bila dia nak dapat, tak tahu berapa jumlah nak dapat. Seperti duit mayat, duit sedekah. Bila dia mati orang sedekah buruh dalam tabung kan, itu bukan duit pusaka. Begitulah juga dengan duit khairat kematian. Itu pun bukan duit pusaka. Jadi begitu jugalah kalau insurans pun, dia tabung insurans RM1 je, tapi dia nak dapat apa dia pun tak tahu. Jadi terpulanglah kepada penama dia untuk menguruskan harta tadi. Jadi sebaik-baiknya bincang ahli keluarga, ahli waris, kebetulan dia tak kahwin lagi, bincang mak ayah adik-beradik semua apa yang perlu dibuat dengan wang ni. Buatlah keputusan bersama, insya-Allah. Sanah Sulaiman, Ustaz, boleh ke sembahyang sunat ba'diyah tu kita buat selepas solat fardu lewat sikit? Yang lewat sikit tu apa maksud? Apa makna lewat sikit tu? Jadi bagi tahu berapa minit, berapa jam. Jadi kalau boleh janganlah lewat sangat. Pukul sembahyang isyak pukul 9 habis, dia buat ba'diyah pukul 10. Jadi kita nak kata ba'diyah pun jauh sangat dah tu. Kalau setakat 3-4 minit tak apa lagi ba'diyah. Jadi jangan lajak sangat sampai habis dia punya keberkatan, kefarduan dia itu, insya-Allah. Kefarduan pula, kebaikan dia itu. Daripada Suri, apakah hukum solat tahajud tanpa disudahi dengan solat witir, dan bagaimana nak elakkan sifat riak dan ujub, Ustaz? Ya. Baik, apa hukum solat tahajud tanpa disudahi dengan solat witir? Ia penutup kepada solat sunat ialah witir. Jadi mungkin dia buat witir awal pukul 10 malam sebelum dia tidur. Nanti dia bangun pukul 5, dia buat tahajud. Dia tak perlu mengulangi witir dah. Jadi kalau dah buat witir sebelum dia tidur tu, dia dah buat witir, maka dia tidak perlu mengulangi witirnya. Jika dia tidur, dia bangun pukul 5, dia buat tahajud, dan dia sudahi sembahyang malam dia itu dengan tidak berwitir, tak apalah, sah juga, dapat pahala juga, tapi dia tak dapatlah pahala witir tadi. Yang kedua, bagaimana nak mengelakkan daripada ujub dan riak? Selalu ziarah orang mati. Ziarah orang mati. Tapi masalah kita sekarang ni, nak ziarah pun tak boleh. Bila nak hilang penyakit ujub riak? Yang kedua, ziarah kubur. Kamu jangan belagak lah, besok kamu ke dalam juga. Kamu jangan sombong ujub lah, besok kamu duduk dalam tanah juga. Lama-lama kita dah menghenakan diri kita. Maka taklah jadi ujub dan riak. Cuba tengok baby. Baby ketika dilahirkan, orang mandikan. Mayat bila dia mati, manusia bila mati jadi mayat pun dia dimandikan. Waktu lahir pun orang mandi, waktu mati pun orang mandi. Itu sombong ke siapa? Jangan sombong lah. Kau lahir itu pun orang mandikan, kau mati nanti pun orang mandikan. Jangan belagak, jangan riak, jangan ujub. Itu cara bagaimana nak mengingatkan kita kepada sifat kita manusia adalah lemah. Tak perlu nak ujub, tak perlu nak riak. Ada permintaan kenapa tak buat channel di YouTube, Datuk? Macam mana? Dia minta, ada J Kamal, dia minta buat kat YouTube boleh tak selepas ni? Sebab kalau YouTube kami boleh tengok dekat TV, tengok ramai-ramai dengan ahli keluarga, tapi kalau FB dalam phone saja. Ya, insya-Allah benda tu boleh dilihat di dalam YouTube. Ya, tuan-tuan dah ada lah channel Ustaz Kazim, boleh tengok dalam channel Ustaz Kazim. InsyaAllah kita akan usahakan. Kalau FB kita masih lagi dibenam, masih lagi disekat, insyaAllah kita akan berpindah ke sana, insyaAllah. Baik, daripada Puan Jamilah Bacok, Ustaz tolong terangkan, ada isteri yang kontrol suami teruk benar. Kasih suami RM10 hari-hari, sampaikan suami nak jalan datang ofis, isteri minta duit.
Kesian Ustaz, kad ATM isteri yang pegang. Kad ATM pun suami punya, isteri yang pegang. Malang lah nasib tu. Dapat nama Queen Control. Malang. Itulah jawapan dia. Okey, tunjukkan kita sebagai ketua keluarga. Kita sebagai ketua keluarga. Ketua, suami itu adalah ketua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Lelaki itu menguasai orang perempuan. Dia kena tunjukkan kekredibilitian dia sebagai suami. Kalau dia dah dikontrol duit, dikontrol segala-galanya, macam mana dia nak menasihati isterinya? Macam mana dia nak tunjukkan dia tu bapa atau suami yang dihormati? Takkan ada isteri yang hormat suami lagi dah. Isteri jadi bangga pula suami tu tunduk pada dia. Dan suami yang sebegini takkan cakap banyak. Diam dia. Di pejabat tak cakap banyak, di rumah tak cakap banyak, di masjid tak cakap banyak, sebab dia takut pada isteri. Jadi akak-akak tak hormat pada suami tu, akak berdosa. Apatah lagi menggunakan ilmu guna-guna untuk menundukkan suami, lagi berdosa. Kalau rasa nak masuk syurga, jadilah isteri yang soleh, bukan isteri yang kerjanya kontrol suami dan bangga pula suami itu jadi bodoh dengan kontrol kita. Daripada Afiq Alwi, bagaimana nak elakkan perasaan cemas dan takut tanpa sebab yang melampau tu? Ya, orang macam ni dia ada penyakit. Saya takut orang macam ni dia akan jadi penyakit was-was. Dia jadi takut, dengar guru jadi takut, dengar orang menjerit jadi takut. Kalau orang macam ini tuan-tuan, kalau dia tengok orang masuk hantu, dengan dia masuk hantu sekali. Kalau orang lain menangis, dia pun menangis sekali. Jadi orang macam ni kena bercampur dengan masyarakat, kena turun di tengah masyarakat, hidupkan dalam masyarakat. Bila dia bercampur dengan orang, dia hidup dengan orang, dia berjemaah dengan orang ramai, insya-Allah hilang ketakutan ni. Wallahu a'lam. Boleh tak bahagian zakat kita serahkan kepada masjid, surau, madrasah dan sebagainya untuk pembinaan? Baik. Kita dah ada tempat zakat kita, pusat zakat kita. Itu yang boleh afdal untuk kita berurusan, supaya mereka mengagihkan zakat tadi kepada pihak yang menerimanya. Yang kedua, jika kita lihat depan mata kita bahawa ada orang yang berhak menerima zakat, maka berikanlah zakat itu kepada mereka, tetapi mengikut peratusan yang betul. Katakan jumlah zakat kita ialah 10,000. Takkan kita nak bagi 10,000 semua pada dia. Kenalah bahagi 3 dan sebagainya, sekurang-kurangnya gitu. Makna pembahagian-pembahagian tu. Sebab itu ada setengah-setengah pusat zakat di negeri-negeri, kita bayar 10,000 kepada dia dan kita kata saya nak bayar sendiri. Jumlah sekian-sekian banyak ni depan mata saya ni ada tahfiz, ada ni bagi. Jadi pihak itu pula yang akan serah pada kita, tapi bagi sendiri. Pun ada dibuat oleh pejabat zakat. Ada macam itu. Jadi taklah menjadi satu kesalahan kalau kita nak terus bayar zakat selepas kita buat kiraan yang betul. Wallahu a'lam. Malam ni Ustaz macam sarjan dah. Hindi satu Ustaz. Oh, macam sarjan ya. Canda oh canda, canda oh canda, किसी ने चुराए तेरे मेरे निंदिया, जागे सारे रेना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रेना तेरे मेरे नैना, तेरे और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी. Okey. Puas hati saja menyanyi lagu ini Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau terlupa solat sunat, terlupa doa kunut, ingat setengah je Ustaz. Jadi perlu ke solat sujud sahwi? Ingat setengah je, tak habis baca. Tak habis baca. Ya, nak buat macam mana? Buat ikut kemampuan je lah. Tak habis baca kan. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Tak boleh nak ingat dah, sujud je lah. Jadi buatlah sujud sahwi lagi. Dah tak habis kan, buat macam mana? Mudah-mudahan Allah terima amalan kita sebab kita ada niat dan usaha nak baca tapi tak mampu. InsyaAllah jangan
Bila tak ingat, bila tak ingat pula, usahakan hafaz untuk bagi ingat, insya-Allah. Daripada Munirah, cara yang terbaik untuk menegur ibu bapa yang buat salah. Macam mana? Anak tegur. Anak tegur ibu bapa yang buat salah. Taklah salah seorang anak menegur mak bapak dia yang buat salah. Tapi bukan dengan jerit tengking, bukan dengan maki herdik. Ya, kita kasih pada mereka, kita tak benci. Kalau dia buat salah pun kita kasih pada mak bapak, kasih, tapi perbuatan dia tu kita tak suka. Jadi jangan kita tak suka pada dia, tak suka pada perbuatan dia tu. Dia mak kita, kita kena sayang. Dia bapak kita, kita kena sayang. Di antara bentuk sayang ialah tak nak masuk neraka. Tak nak perbuatan yang dibuat oleh mak bapak kita itu nanti akan diseksa dalam kubur. Itu tanda sayang. Bukan tanda sayang ni kita biar mak pak nak buat dosa, lantaklah saya sayang. Itu bukan sayang, itu benci. Jadi itu sayang yang pertama. Kemudian bila kita nak tegur dia, kalau kita tak boleh nak tegur sebagai anak, kita rasa macam tak sanggup kita nak tegur mak bapak kita, gunakan orang lain, orang ketiga untuk tegur. Mungkin opah kita, mungkin pak saudara kita, mungkin maklum kita, gunakan mereka untuk menasihati mak bapak kita. Dah orang lain tak daya sangat dah, kita sebagai anak tolong nasihat. Gitulah, mudah-mudahan mak bapak kita tak ambil hati dengan kita, insya-Allah.